dalam suci dan sepi Hira, datangnya hikmah bersuara dalam sunyi. Iqra, bacalah. Begitulah awal kata yang datang. Seruan pertama bukan alang kepalang. Soalan yang sama, jawapan berulang. Diajar Jibril satu persatu. Itulah sejarah kalam yang satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Malam ini Bank Islam membawakan kita bersiaran langsung dari Darul Quran, sebuah institusi pengajian Al-Quran yang ditubuhkan pada 1 Mac 1966 di Masjid Negara Kuala Lumpur yang hanya mempunyai 8 orang pelajar ketika itu, dan berpindah pada kampus tetap di Kuala Kubu Baru, Selangor Darul Ihsan pada 1 November 1998. Dan hari ini selama 56 tahun Darul Quran melahirkan hufaz di negara kita yang mempunyai 14 program pengajian, bekerjasama dengan 9 buah institusi pendidikan dan universiti, dan mempunyai alumni selama 10,025 orang. Jibril datang menyampaikan seruan buat Muhammad Nabi akhir zaman. Forum perdana malam ini bersiaran di ranah barakah Darul Quran. Di sini mengungkap pelbagai kenangan terindah bagi setiap banin dan banat yang telah menyerahkan jiwa dan raga mereka kepada kalam yang satu. Isinya adalah kredibiliti Darul Quran yang dipandang tinggi dan juga tanggungjawab menjaga nama baik Hammalatul Quran, iaitu mereka yang diberi amanah untuk menghafal, mentadabur, mengamalkan segala isinya dan menjaga kitabullah itu sendiri. Hammalatul Quran dia akan sampaikan kepada orang lain. Maka sebab itu kita ada satu yang hadis yang menyebut, dia kata khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu ialah orang yang kita mempelajari Al-Quran dan menyampaikan kepada orang lain. Itu maksudnya Hammalatul Quran. Maka sebab itu kita sedia maklum bahawa Al-Quran itu ialah kitab hidayah
di dalamnya penuh dengan sumber ilmu pengetahuan, maka kita yakin dan percaya bahawa orang-orang yang sampai mustawa ataupun tingkatan ataupun mustawa hamalatul Quran ialah orang-orang yang sangat memberi, kita kata, manfaat. Orang yang kita kata kita boleh berpegang, dia akan memberi manfaat kepada pembangunan agama, bangsa, negara dan juga ummah secara keseluruhannya. Sejak ditubuhkan pada tahun 1966, Darul Quran milik Jakim memulakan tradisi hafazan sehingga berjaya melahirkan ramai hufaz. Bukan sahaja menguasai kalam yang satu, tetapi disiplin ilmu yang lain. Berkat mendampingi Al-Quran selama 2 jam setiap hari, hati pelajar-pelajar di sini sentiasa tenang dan dipermudahkan untuk mengikuti pengajian sijil diploma hingga peringkat yang lebih tinggi. Begitulah kekuatan Al-Quran kalamullah yang kekal dan sesuai dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, kerana kalam yang satu ini adalah kitab kemanusiaan sejagat, seperti mana firman Allah dalam surah At-Takwir ayat 7. Al-Quran itu tidak lain hanya peringatan bagi seluruh penduduk alam. Alhamdulillah. Begitulah tadi indahnya Darul Quran yang menjadi institusi kebanggaan di negara kita. Saya mengalu-alukan kehadiran tetamu-tetamu kehormat kita pada malam ini, iaitu saya mengalukan yang dimuliakan Engku Orang Kaya Mahabijaya Hulu Selangor, Raja Dato' Muzaffar bin Raja Rizwa. Terima kasih kerana sudi hadir pada malam ini, diapit oleh pengarah Darul Quran Tuan Haji Muhammad Qari bin Yusof dan seluruh para pensyarah, kaki tangan, dan tidak dilupakan kepada anak-anak pelajar yang memenuhi Dewan Muktamar Darul Quran Jakim pada malam ini. Kepada anda yang sedang menonton sama ada di tanah air maupun di luar negara, daripada Perlis sampai ke Sabah, jom kita sama-sama tonton malam ini kerana topik pada malam ini sangat-sangat hebat. Kita akan bicara tentang Al-Quran, kalam yang satu. Dan panel yang kita bawa malam ini juga, Masya Allah, sangat hebat. Terus saya memperkenalkan kedua-dua panelis kita pada malam ini. Di sebelah kiri saya ini, seorang tokoh yang tidak asing lagi di negara kita. Bukan makhluk asing, tapi tokoh yang tidak asing lagi. Saya perkenalkan yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Farid Ravi bin Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Masya Allah. Ada tak pelajar-pelajar Darul Quran yang sambung ke kuis? Ada. Macam mana potensi prestasi dia? Marvelous. Marvelous. Berani jawab tak marvelous. Sebab dia punya hafalan Quran memang masyi lah. Masya Allah. Kemas. Pandai. Ini calon ahli lembaga pengarah Darul Quran. Saya perkenalkan gandingan malam ini kita bawa daripada Johor. Iaitu yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Nasir Rahman, Qadi Daerah Batu Pahat, Johor Darul Ta'zim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini macam berjanji kita pakai baju Melayu Teluk Belanga Johor. Ya, saya. Kenapa tu? Kerana kita nak Promosi. bersempena dengan majlis tilawah Al-Quran yang akan dilakukan di Johor. Ya. Baik, insya-Allah. Dan kita juga ada Ustaz Amin dan beberapa tetamu lagi yang akan bersama dengan kita. Baik, ayuh kita mulakan perbincangan kita pada malam ini. Saya nak ajak kepada semua yang menonton, sama ada di TV, di Facebook, di live streaming, pakat kongsi, mudah-mudahan lebih ramai orang dapat menonton rancangan yang bermanfaat, insya-Allah. Baik, saya nak mulakan dengan yang bagi Datuk terlebih dahulu lah. Bagi Datuk, satu Malaysia tahu bahawa Datuk ini adalah muallaf yang masuk ke agama Islam dalam usia awal 20-an. Dan satu Malaysia tahu bahawa Datuk boleh membaca Al-Quran dengan baik dan qari yang sedap suara dan juga lantunan taranumnya. Soalan saya, kadang-kadang kita orang Melayu Islam dilahirkan baka ni, kita macam dah terbiasa belajar daripada muqaddam masuk kepada Al-Quran. Macam mana Datuk daripada orang yang tak biasa sebut kalimah Al-Quran pada usia 20-an boleh baca Al-Quran dengan baik dan boleh jadi qari Al-Quran pula? Malu saya Datuk ni. Silakan.
Terima kasih Ustaz Hariri, sahabat ahli panel, para penonton di rumah dan juga hadirin para mahasiswa dan mahasiswi di Darul Quran yang saya kasih sekalian. Beberapa kali saya pernah kongsi cerita penghijrahan saya ke agama Islam yang mulia ini. Dua perkara yang menarik minat saya, Ustaz Hariri. Pertama sekali Al-Quran, yang keduanya kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran. Al-Quran ini saya kerap dengar. Mungkin ada yang tanya daripada mana Ustaz dengar. Saya lahir dan membesar di kampung Sungai Chow. Now Ustaz Hariri berada dalam teritori Hulu Selangor. Orang kampung Sungai Chow. Sungai Chow masuk kampung Hulu Selangor. So di kampung rumah saya tidak jauh daripada masjid. So petang-petang alunan Al-Quran akan dipasang di corong-corong masjid. Biasa saya dah dengar, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Lama kelamaan dia ada satu kekuatan, satu rasa santapan untuk spiritual. Saya fikir sukar untuk saya rungkaikan perasaan tersebut. Sebab jarang sangat orang bincang mengenai mukjizat sama'i lil Quran. Al-Quran ini dia ada mukjizat sama'i. Dengar boleh merentun jiwa. Seperti mana berlaku ke atas Umar bin Al-Khattab. Semua orang tahu Omar masuk Islam selepas mendengar 5 potong ayat. Saya tak yakin Omar dengar sepintas selalu dia faham apa yang dibaca oleh adik perempuan dia. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Saya yakin Omar tidak faham apa yang dilantunkan oleh adik perempuan dia. Tetapi mukjizat sama'i Al-Quran telah masuk dalam telinga Omar dan menjadikan Omar itu lembut jiwanya. Masuk Omar dalam keadaan garang, keluar Omar dalam keadaan hati sudah dijinakkan. Begitulah mukjizat Al-Quran yang telah merentun jiwa saya di awal-awal saya dengar Al-Quran. Sudah ada keinginan nak tahu apa benda tu, apa yang dibaca, kenapa selalu dibaca, kenapa ada kelainan. Di situ saya mula mendekati, tanya kawan-kawan, dan bila saya masuk sekolah menengah, saya minta masuk kelas pendidikan Islam. Di situ kawan pun ada baca, ustaz pun baca Quran. Dia sudah ada satu keterikatan, macam sudah ada satu kaitan yang sangat intim. Kalau ada hari tak pasang Al-Quran, saya akan merindui kenapa hari ini saya tak dengar Al-Quran. Hari ini terbalik Ustaz Hariri, kalau pasang Al-Quran orang kata orang mati ke? So orang suka relatekan Quran dengan orang mati. Sedangkan Quran ni untuk orang hidup. Sebab itu salah satu nama Al-Quran Ruh. Ruh maksudnya menghidupkan. Tanpa Quran orang itu mati. Itu yang pertama. Di situlah saya mula mendekatkan diri dengan ajaran Islam. Masuk Islam, saya belajar Quran. Saya belajar Quran dengan siapa? Saya belajar Quran dengan budak umur 7 tahun. Setiap hari dia mengajar saya setengah jam, saya akan ulang kaji 3 jam. 3 bulan saya dah boleh baca Al-Quran. Satu Datuk umur 18 tahun. 18 tahun belajar dengan budak 7 tahun. 7 tahun. Sebab saya pergi masjid minta imam ajar, imam kata saya baca boleh, mengajar tak pandai. Tapi kan Ustaz Hariri, uniknya Al-Quran ini benda yang bersih. Dia suci kan? Quran ini suci. Saya masa tu baru masuk Islam, sebulan, saya pun suci. Baru masuk Islam suci, Quran itu suci, saya suci, budak yang 7 tahun tu suci. So aturan Tuhan tu sangat cantik. Hikmah di sebaliknya Quran itu suci. Mungkin barangkali itulah punca 3 bulan saya boleh baca Quran. Allahu Akbar. Daripada budak 7 tahun yang mengajar. Sebab itu maknanya kita jangan malu untuk belajar. Ya. Walau berapa pun usia kita, walaupun siapa pun yang kita belajar. Baik, saya nak pergi pada Ustaz Nasri lah. Quran ini bukan aturan kebetulan. Ia adalah aturan ketentuan. Kalau kita buka lembaran Al-Quran, terpampang di wajah kita, muka surat pertama itu ada suratul Fatihah dan surah Al-Baqarah di awalnya. Dan ayat surah Al-Baqarah ini dimulai dengan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran la raiba fihi, tidak ada keraguannya dan memberi petunjuk kepada orang-orang bertakwa. Ada 2 gabungan perkara penting, iaitu sempurna la raiba fihi dan petunjuk. Kenapa Al-Quran ini dimulai dengan menafikan dirinya cacat, dia sempurna dan dia memberi petunjuk? Boleh Ustaz terangkan sikit? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih Tuan Moderator forum kita pada malam ini, sahabat panel saya dan juga para penonton serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai menjawab persoalan daripada Ustaz Hariri selaku moderator forum pada malam ini, kita sebagai seorang Muslim yang mengakui beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala wajib percaya dengan penuh rasa yakin tanpa ada keraguan bahawasanya kitab suci Al-Quranul Karim itu adalah kitab yang paling sempurna. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-38. Ma faratnal fil kitab min syai'. Tidak kami alpakan sesuatu apa pun dalam Al-Quranul Karim. Maknanya tidak ada yang tertinggal. Ayat ini jelas menunjukkan Al-Quran itu sangat-sangat sempurna. Cuma persoalan tadi itu, apa yang sempurnanya? Pertama, hadirin dirahmati Allah sekalian, kitab suci Al-Quranul Karim ini adalah kalamullah. Tajuk kita pun kalam yang satu. Maknanya kitab ini dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ini bersifat dengan sifat-sifat kamalat, makna sifat-sifat kesempurnaan. Maka segala apa yang diciptakan oleh Allah SWT sudah pasti sangat-sangat sempurna. Mustahil Allah itu bersifat dengan ciptaannya bersifat dengan cacat dan celanya. Ini adalah pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Sedang penonton hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, yang keduanya, kesempurnaan Al-Quran ini juga bermaksud pelengkap kepada semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Kitab samawi kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Kitab Zabur kepada Nabi Daud AS. Kitab Injil kepada Nabi Isa AS. Kitab Taurat kepada Nabi Musa AS. Tetapi bila turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW juga merupakan mukjizat kepada baginda, maka segala syariat yang didapati kepada kitab-kitab terdahulu terbatal dengan sendirinya, kerana kitab suci Al-Quran ini adalah pelengkap kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang penonton hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sempurnanya juga Al-Quran ini merujuk kepada kandungannya. Dari segi ayatnya, perkataannya, bahasanya, bagaimana dibaca oleh qari dan qariah nanti pada tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan di Johor Bahru. Begitu juga dengan kisah dan juga pengajaran yang ada, semuanya sempurna. Lebih-lebih lagi hadirin sekalian, pembawanya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna juga. Penutup segala nabi disebut ahsanu khalqillah wa a'zamu khalqillah. Dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala akan muncul setelah sempurnanya keyakinan kita kepada Al-Quran, di mana Al-Quran menyebutkan pertama sebagai hudan linnas, yang kedua sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk kepada manusia dan juga petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, inilah kesempurnaan Al-Quran. Dia perlu dibaca dengan tertib, bertajwid dengan betul dan diindahkan dengan taranum yang sedap. Ustaz Amin pandai taranum, Ustaz? Jangan tak dengar nanti. Lain macam punya lenggok dia. Kena tanya orang sebelah tu, dia pandai. Silakan Ustaz Amin. Okey, baik, terima kasih Ustaz Ridi. Alhamdulillah, tadi kita dapat dengarkan bacaan alunan Al-Quran daripada siapa lagi? Ini personaliti yang cukup istimewa, Ustazah Sharifah Kasif Fazilah Syekh Muhammad Badi'uz Zaman Al-Yahya. Subhanallah. Ustazah, apa khabar Ustazah? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustazah, semua tahu, terkenal Ustazah di pelosok negara Islam. Ustazah adalah juara ataupun johan Karya Majlis Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan ke-51 dan juga johan Karya Antarabangsa pada tahun 2009. Jadi Ustazah, semua orang nak tahu juga ni dia punya resepi dia. Kan resepi Quran ni yang saya pun terbaca dalam artikel. Bermula daripada 4 tahun Ustazah dah mula belajar mengaji dengan Walid. Cuba cerita sikit Ustazah. Betul, terima kasih kepada Ustaz Amin. Izinkan Ustaz bersapa dulu Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah walhamdulillah. Alhamdulillah syukurulillah.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Ustazah sebenarnya tengah bila cerita tentang bab Quran ni, Amin ya. Ustazah sebab sebenarnya. Ya. Tambah-tambah bila teringatkan arwah ayanda sebenarnya hari kita nak sedih-sedih lah ya. Iyalah betul. Sebenarnya Ustazah nak cerita bukannya resepi apa pun sebenarnya. Amin kepada yang berbahagia, datuk-datuk yang mulia, kepada panel kita pada hari ini. Sebenarnya 4 tahun tu kalau ikutkan al-an ana umri 40. 40 aib kalau orang cakap orang Arab tak bagi tahu umur Yalah. Tetapi kalau 4 tahun kira dalam 36 tahun yang lalu Ya. Tetapi setiap kenangan itu menjadi satu perkara yang sangat-sangat terkesan, tak boleh dilupakan. Amin. Waktu tu usia Ustazah 4 tahun, Ustazah dah kena hidup seperti orang besar. Bila baca Al-Quran, ayanda ni, sebab Walid ni dia guru pertama. Oh. Guru pertama kalau dalam rumah biasalah, Amin macam mana hakikat mengaji tak tentu masa adik-adik. Kepada mahasiswa-mahasiswa Al-Quran, kalian juga ahli Al-Quran, tetapi mungkin cara kita berbeza. Ya. Jadi kalau nak diingatkan 4 tahun tu Ustazah kena bangun pukul 5 pagi, 5:30 pagi. Bangun, belajar solat kena jemaah. Kemudian duduk kat rumah, TV bila azan dia memang tak buka TV, tutup TV terus. Kemudian bila baca Al-Quran, alif batak tu itulah huruf-huruf hijaiyah yang kita buat. Ya. Alif sampailah ya. 4 sampai 5 tahun belajar huruf hijaiyah dulu, Jamin. Baca Al-Quran. 5 sampai 6 tahun baru belajar taranum. Masa itulah bila pejam mata macam orang main piano pun main juga. Bila orang belajar piano ditutup, dia tahu dah ditekan chord A, B, dah tahu dah. Macam tu jugalah kita bila cakap Bayati. Ini lagu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lagu apa tu, Amin? Itu apa tu? Ustaz Riri. Tak tahulah Nahwan ke Bayati ke. Taranum Nahwan. Jadi nak ceritakan sampai kita betul-betul mahir. Umur 7 tahun Ustazah masuk tilawah. Pertama kali masuk tilawah telah dinobatkan sebagai Johan Kebangsaan. Allahu Akbar. Allah angkat martabat Al-Quran ini sebenarnya daripada 7 tahun sampailah juara 10 tahun berturut-turut waktu itu. Waktu umur 12 tahun dapat pula pergi haji. Allah. Itulah hadiah pertama Ustazah pergi haji. Nak ceritakan resepi itu sebenarnya semualah berjemaah. Tak pernah masa Ustazah kalau ceritakan waktu kecil, tak ada satu pun yang seronok. Amin. Semua yang tak seronok saja. Kenangan yang cukup istimewa. Ya, kenangan yang cukup istimewa dan tak bolehlah nak dilupakan sebab bila kita cerita Betul. tentang Apapun kita nak ajak kepada seluruh ibu ayah di luar sana untuk sama-sama kita pastikan anak-anak kita mendapat pendidikan Al-Quran sejak dari kecil lagi. Okey Ustazah, kita nak berehat seketika. Anda pun jangan ke mana-mana. Selepas ini kita bertemu lagi dalam Forum Perdana Hal Ehwal Islam. Alhamdulillah kita bertemu semula di Forum Perdana Ehwal Islam yang kami membincangkan tajuk kalam yang satu, bicara tentang Al-Quran. Dan saya nak kembali semula kepada perbincangan hangat kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Farid Ravi. Ada satu bacaan yang saya baca. Kalau kita tengok serangan kepada Al-Quran ini sudah lama, sejak daripada zaman Nabi hingga kini. Dan orientalis barat tidak henti-henti untuk mencabar Al-Quran. Salah satu pembacaan saya adalah kepada seorang orientalis barat bernama Michael Carter. Dia mengatakan ada 5 keganjilan kepada Al-Quran. Pertama, wujud huruf-huruf yang ganjil. Yang kedua, wujud perkataan-perkataan dan ayat yang ganjil. Ketiga, ayat-ayat mutasyabihat. Yang keempat, gaya penulisan yang ganjil dan kaedah pembacaan yang berbeza. Kalaulah Datuk Dr. Farid Ravi, apa hujah balas yang kita nak berikan kepada orientalis barat ini? Silakan Datuk. Terima kasih Ustaz Hariri. Pertama sekali, golongan orientalis mereka sendiri tidak sepakat dalam perkara yang mereka perselisihkan. Itu jelas. Sejak tahun 1870-an, 17, start dari 1700 mereka dah mula
melakukan kajian-kajian terhadap Al-Quran, teks Al-Quran. Kalau kita lihat golongan orientalis ni, mereka akan attack kepada sumber yang menjadi pegangan orang Islam Ustaz Hariri. Dia akan attack pada Al-Quran, dia akan attack pada sunnah Nabi SAW. Attack mereka ini adalah melihat kepada 5 perkara yang Ustaz Hariri sebut tadi, dan mereka merujuk kepada perbahasan-perbahasan yang berkaitan dengan bahasa dalam Al-Quran. Jadi bagi saya, bila golongan orientalis ini menyatakan sesuatu perkara yang bagi mereka keliru, sebab dia keliru, dia bukan orang Arab. Anta la tafham bi annaka lasta minal Arab. Idza kunta Arabiyan qaht la arafta ma ma'na hadhihi al-kalimat. Kalau awak betul-betul orang Arab, Subtitle di bawah. subtitle di bawah. Apa ni, student Darul Quran, dia faham bahasa Arab. Masyi bahasa Arab kan. Jadi bahasa Arab. Kalau dia faham bahasa Arab, takkan dia akan timbulkan persoalan itu. Kalau Ustaz Hariri tengok, bila golongan orientalis, dia attack kepada penulisan wahyu. Soalan pertama dia akan tanya, zaman tu ramai kaum pandai tulis. Kita pun mula terduduk. Banyak ke kertas? Dakwat dapat mana? Pen? Jadi mula timbulkan persoalan kita. Mulalah orang kita pun rasa mula meragu, mula bertanya. Jadi dia akan attack daripada situ. Contoh, kalau kita lihat surah Al-Fatihah ada 2 kiraat, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, satu lagi Maliki Yaumiddin. Tahu orientalis cakap apa? Yang tulis Maliki Yaumiddin cukup dakwat, yang tak cukup Maliki Yaumiddin tak cukup dakwat. Allah, itu je hujahnya. Dia ada kiraat lain pula. Dia kata at-taghyir baina at-taghyir. Dia kata at-ta'nits wa tadhkir dalam kiraat. Anak-anak kita belajar. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Itu riwayat Hafsan Asim. Riwayat lain baca an takuna lahum. Satu ay yakuna lahum, satu an takuna lahum. Satu baca dengan ya, satu baca dengan ta. Tahu orientalis cakap apa? Tak tahu. Dia kata silap berbaris, silap bertitik. Sebenarnya dia nak bubota, dia terbubur ya. Kan beza titik je. Fa dengan qaf pun sama. Dia kata fa dengan qaf ni mereka tersilap tulis. Sama juga dengan perkataan kanu dalam suratul Kahfi. Kan Ar-Raqim, kalimah Ar-Raqim, dia kata sebenarnya bukan Ar-Raqim, Ar-Rukud. Raqim nama tempat, Rukud dia kata daripada tidur. Kan jauh sangat. Dia tak faham bahasa Arab. Jadi puncanya itu menjadikan mereka melakukan perselisihan, perbahasan-perbahasan yang langsung tidak tuntas, langsung tidak masuk akal. Jadi kalau kita lihat golongan orientalis sendiri tidaklah bersepakat. Contoh saya ambil seorang saya, Arthur Jeffrey. Dia sebut the foreign vocabulary of the Quran. Dia kata kalimah-kalimah gharib yang bukan bahasa Arab ada 322. Menggunakan 11 bahasa. Bahasa Hindia pun ada, dia kata. Bahasa Parsi, bahasa Hebrew. Jadi semua ini tidak betul. Dia berlaku mu'arrab. Walaupun dia bukan bahasa Arab. Contohnya nama Zakaria. Laisa minal Arab. Walakin mu'arrab. Kemudian diarabkan. Dia sama ada bahasa itu sudah wujud, kemudian Quran turun, maka dia sudah mu'arab. Dia sudah diarabkan. Ustaz Hariri, apa masalah? Bahasa ni kan Allah punya. Betul. Bukan bahasa dia apa. Ikut Allah nak turunkan bahasa apa. Tapi bahasa Arab dan bahasa yang Tuhan pilih. So no issue at all. Ini baru hujah bahasa. Banyak lagi Al-Quran punya hujah. Ya. Kalau saya jumpa Michael Carter, saya luku-luku kepala dia. Dia dah arwah dah. Dah arwah. Allah. Baik, kita nak teruskan perbincangan kepada Ustaz Nasri. Al-Quran ini dia mengubah manusia zaman berzaman. Daripada orang yang buas kepada orang yang sangat merendah diri. Daripada kegelapan kepada cahaya. Daripada orang yang tak ada hala tuju, kemudian melihat kepada destinasi akhirat. Mungkin ada orang yang tak rasa keindahan Al-Quran. Apa yang boleh Ustaz katakan? Apa indahnya Al-Quran kalau kita nak khabarkan kepada mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang penonton, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Al-Quran ini adalah sumber kemuliaan, sumber ketenangan, sumber kebahagiaan, sumber kejayaan, dan apa sahaja kebaikan semuanya bersumber daripada Al-Quranul Karim.
Sehingga Allah menyebutkan, menyifatkan orang yang berilmu dan beriman ini, hatinya mudah tersentuh apabila dibacakan Al-Quran. Ya. Saya kira tadi Ustazah baca pun tersentuh tak? Tersentuh, maknanya bagaimana tu? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya keindahan Al-Quran ini terletak kepada bahasanya. Kerana bahasa Al-Quran ini mempunyai struktur ayat yang sangat mengagumkan. Dan juga setiap susunan ayatnya mempunyai kombinasi yang sangat memukau. Dan sangat menarik kepada orang-orang yang diperdengarkan Al-Quran. Yang menariknya, Tuan Musi, walaupun Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, orang Arab sendiri rasa tercengang hati dan akalnya kerana kalimah-kalimahnya, ayat-ayatnya, huruf-hurufnya tiada tandingan, sehingga ke hari ini tidak ada siapa yang mampu meniru walau sepatah ayat sekalipun. Kalau kita ambil daripada kalimah Allah Subhanahu wa taala, alif, lam, ha, potong kat mana pun tetap jadi Allah. Buang alif tinggal lam, ha. Buka Al-Quran tengok, lillahi mulkus samawati wal ard. Dia tak ada alif. Buang alif, buang lam lagi tinggal lam, ha saja. Lahul mulku wa lahul hamda. Buang alif, buang lam lagi tinggal ha saja. Qul huwallahu ahad. Hu siapa? Hu Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita susun huruf hijaiyah, alif sampai ya, semuanya ada kalimah Allah. Alif Allah, ba al-baqi, ta at-tawwab, tha al-thabit, jim jalalu, ha al-haq, kha al-khabir. Balik selama ni kan sambung boleh sampai ya. Ni ke sampai ya ni kan kau apa nak habis. Hadirin dirahmati Allah sekalian, sehingga kan ayat atau bahasa Al-Quran ini boleh melembutkan hati dan menambahkan rasa khusyuk kepada orang-orang yang beriman. Dan semua orang tahu bagaimana berlaku kepada Umar Al-Khattab yang nak membunuh adiknya Fatimah. Tetapi bila dengar ayat Al-Quran ini, langsung dia mengucap 2 kalimah syahadah. Maknanya ayat suci Al-Quran Al-Karim ini mampu untuk mencairkan hati yang keras sekalipun. Maka beruntunglah adik-adik dapat mendalami ilmu Al-Quran ini. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Dengar saja apa yang Ustaz sebut tentang huruf alif ba itu, kita akan lihat banyak keagungan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ustaz Amin macam tercengang tu. Lain macam alif, ba, ta tu semua ada tu. Ini ilmu untuk kita semua. Boleh? Betul? Okey, Ustaz hari ni alhamdulillah saya bersama dengan seorang pelajar daripada Darul Quran ni, Ali. Kita tak payah nak tanya-tanya lah, dah tahu nama dah. Betul. Ali, nak tahulah kan Ali, macam mana belajar kat sini, seronok tak? Seronok, Masya Allah. Yang seronok tu tang mana? Tang tasik dia ke macam mana? Cerita dia dalam Quran ni sangat sesuai untuk menghafal Quran. Sebab apa? Dia memang tenang, damai dan aman. Ui, dia punya kempen lain macam Bukan, ini serius. Kawan-kawan kita pun menghafal Quran. Betul. Tapi, bukan saja tu, duduk sebelah orang Darul Quran pun sejuk aja. Betul? Betul kan? Lagi Ali, apa lagi nak kempen? Nampak macam tak habis lagi tu. Saya nak cerita kalau kat Darul Quran ni beruntung sangat. Sebab apa? Ya. Sebab tenaga pengajar yang disediakan sangat-sangat berkualiti dan juga bertauliah. Jadi kita dijamin tak tersesat. Jangan sesat tak. Kalau masuk Darul Quran sesat pula kita. Tapi alhamdulillah insya-Allah Ali. Yang paling terbaik apapun kita duduk kat sini belajar Quran, nanti Quran tu bagi syafaat kat kita. Betul Ali Ali, katanya ada soalan nak tanya kat panel ni. Betul. Saya ada soalan. Ali, tu panel kita tu hebat-hebat. Bagi Ali, apa nak tanya tadi? Okay. Soalan saya cuma satu je Ustaz. Bukan dua, bukan tiga. Soalan saya tadi Ustaz ada sebut yang mana Quran ni dia sempurna. Jadi ini membawa maksud bahawa Quran ni adalah petunjuk dan juga penawar. Tapi Ustaz, macam mana kalau ada orang yang menjadikan Quran ni untuk menjadi punca dia mencari rezeki? Seperti perubatan ataupun meminta sedekah. Macam mana tu Ustaz? Alamak, betul jugalah sebab soalan ni pun ada kaitan dengan kata-kata daripada Imam Qayyim Al-Jauzi. Dia mengatakan bahawa memang Al-Quran ni menjadi penawar, orang kata pengubat jiwa. Tapi macam mana kalau sampai tahap orang kata kita boleh buat
meniaga dengan cara Quran ni kan. Nak tahu jugalah, mungkin panel kita boleh jawab tu. Betul-betul. Saya tengok beza antara Ali dengan saya. Saya, bolehkah Ustaz? Dia, macam mana Sempoi Mas. Datuk, macam mana guna Quran untuk tujuan peribadi Jangan ni? panas. Cara dia sembang dengan kita macam kedai kopi. Ini soalan panas ni. Soalan panas. Soalan panas. Terima kasih. Al-Quran ni syifa. Di antara nama-nama yang disebut oleh Imam As-Sayuti dalam kitab Al-Itqan dan juga guru kami Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam kitab Mafatih At-Ta'amul li Ta'amul Mal-Quran, beliau sebut asy-syifa, perkataan syifa. Al-Quran ini wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran adalah kitab yang Tuhan turunkan syarat dengan syifa. Syifa ini adalah penyembuh. Penyembuh bagi apa saja jenis penyakit manusia. Apa saja jenis penyakit manusia. Ustaz Hariri, saya nak tanya Ustaz Hariri. Kalau orang tu histeria, kita boleh baca beberapa ayat ruqyah, termasuk ayat kursi dan sebagainya. Budak tu sembuh. Sembuh. Selesai masalah. Betul. Itu bagi orang yang diganggu dengan perkara-perkara yang halus. Tapi kalau orang tu tak solat, you nak baca ayat apa untuk ruqyah dia? Macam mana Macam mana Macam mana nak ruqyahkan orang tak solat? Macam mana nak ruqyahkan orang tak bayar zakat? Macam mana nak ruqyahkan orang tak ikut ajaran Islam? So Al-Quran datang dengan grand design sebagai satu package untuk merawat penyakit manusia daripada A to Z. Inilah buku manual yang Al-Fadhil Ustaz sebut tadi, Hudal Linnas, Hudal Lil Muttaqin, sebagai kitab petunjuk yang membawa manusia ke jalan lurus. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Mana ada jalan yang lebih tepat, lebih tajam, lebih lurus, lebih jelas, lagi bersuluh melainkan Al-Quran. Ibnu Ashur sebut ketika tafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim, mustahil Islam ini jalannya bengkang-bengkok, kerana Islam itu adalah ajaran yang membawa manusia kepada destinasi. Kenapa kita lahir? Kenapa kita wujud? Baik. So itu tujuan dia. Tetapi kalau Al-Quran itu dijadikan untuk habuan dunia, maka wal Qur'anu yal'anu. Dia akan terima habuannya balik. Quran itu bukan untuk itu diturunkan. Umar bin Al-Khattab, seorang yang sangat-sangat sayang Al-Quran. Kita semua tahu Umar masuk Islam selepas dengar 5 potong ayat Quran. Dia tak habis di situ. Bagaimana Al-Quran itu masuk dalam jiwa Umar. Mulai hari itulah Ustaz Hariri, Umar mempertahankan Al-Quran. Umar tak give up dengan Al-Quran. 22 ayat dalam Al-Quran turun dengan apa yang Umar sebut. Sehingga Ibnu Asyakir sebut dalam beberapa riwayat bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mendengar apa yang Umar sebut. Baik. Turun ayat. Baik. Di antaranya bila Nabi SAW diberitahu oleh Umar, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau kami dapat berbicara dengan isteri baginda di sebalik tabir. Rasulullah kata tak apa. Turun ayat. Baik. Sehingga Rasulullah sebut, wahai Umar, ini dengar adik-adik sekalian. Wahai Umar, sekiranya ada seorang Nabi selepas aku, engkaulah orangnya. Sebab Quran. Baik. That is the message. Kita berhenti dekat that's the message itu. Baik. Kita nak berhenti rehat seketika. Tapi saya nak bagi yang sebelah Ustaz Amin tu cakap. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Ali, silakan. Amun Ali. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Itu je. Kita kembali semula. Bank Islam membawakan anda kepada siaran langsung Forum Perdana Ehwal Islam yang kami bawakan dari Darul Quran bertajuk malam ini Kalam yang Satu. Tahukah anda, pada majlis convocation Darul Quran yang terakhir, ada seorang graduan yang sangat istimewa. Jom kita nak saksikan klip video yang telah kami sediakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. Nama saya Tan Mai Fong. Sejak dilahirkan, dunia saya kelam. Tapi, ini bukan penamat kepada kehidupan saya. Allah menjawab doa saya dengan menjentik hidayah yang menusuk jauh ke dalam kalbu daripada seorang beragama Buddha kembali kepada agama fitrah, yakni Islam. Cinta saya kepada kalamullah
seluas lautan tidak bertepi. Demi kasih kepada kitabullah, saya meneruskan pencarian ilmu di Darul Quran, sebuah institusi pengajian tahfiz Al-Quran di Malaysia yang dikelolakan sepenuhnya oleh JAKIM, yang berjaya mengubah seluruh rona kehidupan saya dan juga keluarga saya yang masih belum mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum saya orang kata betul-betul mendalami ilmu Al-Quran ni, saya dah bawa hafazan dalam pelbagai pertandingan, dan bila pertandingan tu telah pun dimenangi beberapa kali, kawan-kawan saya di Pusat Dakwah Interaktif Dakwah Training yang dikelolakan oleh Brother Lim Joo Yusun, sekarang nama dia Interaktif Dakwah dan Tarbiyah Association. Dan orang kata di sana kawan-kawan saya dah nampak kemampuan saya dalam Al-Quran. Dia kata peluang kau cerah, jadi why not kau tak try apply DQ. Dan saya pun Alhamdulillah saya masuk di sini tahun 2018 dan kemudian saya habis pada tahun 2022 lah, baru-baru ni. Itulah perjalanan saya kenapa saya minat ataupun saya nak mendalami ilmu Al-Quran. Demi impiannya untuk menjadi ahlul Al-Quran, Tan Mike Fong menjadikan Al-Quran Braille sebagai teman sejati, nadi yang telah menggerakkan seluruh hidupnya untuk memahami setiap yang tersurat dan tersirat di kalam yang satu. Inilah terata ilmu Darul Quran, terletak di Jalan Hamzah Ampang, Pecah, Kuala Kubu Baru, Selangor. Komited kepada kalam yang satu berjaya melahirkan hufaz, qura dan duat yang berjaya dituai semalam, hari ini dan juga esok. Bukan sahaja masyih, tetapi masing-masing pandai membawa diri. Orang yang membaca Al-Quran dan menjaganya akan bersama para malaikat yang mulia. Apapun orang yang telah membaca Al-Quran dengan mengalami kesulitan, dia akan mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Walau matanya buta, tetapi hatinya celik. Tahniah Tan Mek Fong, tahniah ibu dan ayahnya, tahniah Darul Quran. Mudah-mudahan lebih ramai seperti Tan Mek Fong. Alhamdulillah. Baik, ayuh kita kembali semula kepada perbincangan kita, Datuk. Apabila bicara tentang Al-Quran, teringat saya kepada satu hadis Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abi Musa radhiyallahu anhu. Nabi memberi analogi, perumpamaan. Orang yang beriman kalau dia membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Dan kalau orang yang beriman tak baca Al-Quran umpama buah kurma. Buah utrujah baunya wangi, makannya sedap. Tapi umpama buah kurma, orang beriman yang tak baca Quran tidak ada bau, tapi mungkin enak. Mungkin Datuk boleh kaitkan kenapa disebut wangi dan enak ini dan dikaitkan dengan Quran, Datuk? Ya, terima kasih Ustaz Hariri, sahabat ahli panel. Pertamanya saya nak ucapkan tahniah juga kepada saudara Tan Mike Fong. Dia juga mualaf convert. Akhadallahu basarahu faradda basiratahu. Allah ambil mata dia tapi Allah bagi dia kecerahan pada mata hati. Allahu akbar. Mata hati dia lagi terang daripada mata kepala manusia. Fahamkah sebut satu perkataan sampai sekarang rasa terpahat. Apa guna mata kepala itu cerah? Apa guna mata kepala itu terang kalau mata hati dia buta? Kalau mata kepala dia buta, tidak terang, maka apa saja yang dilihat oleh mata kepala pasti tidak akan difahami oleh mata hati. Begitu mendalam, Bapak. Mendalam, Bapak, mendalam. Memang mendalam. Sebab itu basirah. Terima kasih Darul Quran dan terima kasih kepada guru-guru yang sabar, tabah mengajar dia menghafal Al-Quran. It's a great job for me. Jadi tuan-tuan dan juga perempuan yang kasih sekalian, buah utrujah dengan buah korma. Nabi buat analogi, perumpamaan. Bagi seorang Muslim yang membaca Al-Quran, dia adalah seperti utrujah. Utrujah ni buah limau. Buah limau, kalau kita nak ambil sekarang ni, buah limau Bali lah Ustaz. Oh, yang hampir. Limau Bali. Sebab kulit dia bau, rasa harum, kan enak, orang nak makan. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Dia
Dia kan tulis buku Fadail A'mal. Beliau sebut kenapa Nabi SAW buat perumpamaan. Kerana orang mukmin yang baca, dia akan kehidupan dia harum. Akan suka orang mendekati. Dia membawa kebaikan. Bicara dia manis. Watak dia orang suka. Tingkah laku dia sangat menarik. Secocok dengan Al-Quran. Manakala hanya ada Al-Quran tapi tidak membaca, dia tidak membawa apa-apa manfaat. Hanya manis pada mulut, pada hakikatnya tidak memberi kesan dalam kehidupan. Kita nak orang Islam, baca Al-Quran, faham Al-Quran, hayati makna dia, laksanakan. Biar kita berubah dengan Al-Quran. 23 years, orang cakap orang putih. Orang Selangor macam cakap orang putih. 23 tahun Al-Quran turun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Change the entire life of human being pada masa itu. 23 tahun telah berjaya menukar landscape kehidupan manusia sehari-hari. Apa kita ingat Quran ni untuk baca-baca saja? Quran ini kalau dihayati dia akan bawa kita far. Akan mendahului mana-mana bangsa. Akan angkat kita lebih tinggi. Betul. Itu jugalah yang mengangkat Dr. Muhammad Farid Ravi. Alhamdulillah. Bibarakatil Quran. Betul. Ustaz Nasri, 12 Jun ini akan bermula satu occasion, majlis setiap tahun kita buat, iaitu majlis tilawatul Quran. Membaca, mentadabbur, menghayati Quran dan hafal Quran. Apa yang boleh Ustaz katakan kepada semua peserta Qur'an yang akan masuk ni? Dan apa yang boleh Ustaz katakan kepada penonton yang akan menyaksikan nanti? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang penonton, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ini peringatan kepada semua para peserta qari dan qari'ah tilawat Al-Quran dan hafazan Al-Quran pada 12 hingga 17 Jun. Juga pesan saya kepada penonton yang akan menyaksikan majlis ini. Harus diingat Al-Quranul Karim itu dia bukan kitab biasa-biasa. Dia adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala dan dia ada hak yang perlu kita tunaikan. Yang pertama hak dia ialah at-tasdiq. Apabila kita dengar bacaan Al-Quran ini, tugas kita ialah membenarkan segala isi kandungan ayat-ayat ini baca oleh qari dan qari'ah. Itu yang pertama. Yang keduanya selain daripada at-tasdiq, al-istima'. Tugas yang kedua, hak Al-Quran adalah apabila dibacakan Al-Quran kepada kita, kita kena dengar betul-betul. Kena dengar dengan tekun, diam. Kalau ibu-ibu tengah masak tu, berhenti masak sekejap, dengar betul-betul. Kalau yang sedang ber-WhatsApp tu, berhenti sekejap, dengar betul-betul. Kalau orang tengah gosok baju depan TV itu, berhenti sekejap, dengar betul-betul, diam. Itu adalah hak Al-Quran. Yang ketiganya, Al-Qira'ah, membaca. Ini juga hak Al-Quranul Karim. Kepada para peserta, bacalah dengan penuh dengan ilmunya, tajwidnya, taranumnya, fasahahnya. Dan kalau dapat kita menyeru kepada yang menyaksikan penonton juga sama-sama kita baca. Betul. Yang keempatnya juga dikenali sebagai at-tilawah. Tilawah ini juga, bacaan juga. Tetapi tilawah ini membaca dengan kita mengerti dia punya maksud sekali. Saya kira dalam skrin nanti kita akan ada dia punya terjemahan. Ada juga penjelasan tafsiran. Maka bacalah dengan penuh tilawah. Maknanya para peserta, kalau jumpa azab tu azab yang, yang menyeksakan, azab kubur, azab neraka, memek muka tu kena tunjuk memang sangat takut. Kalau jumpa azab ataupun perkara berkaitan dengan syurga, maka senyumlah, maka tenang. Tapi ini yang baca secara tilawah. Takut terkejut pula penonton. Apa hadis senyum seorang-seorang tu kan? Ya. Rupanya sedang masuk ayat syurga. Baik. Banyak perkara, sebab itu sebagai yang qari dan qari'ah pun mesti ada tanggungjawab dan penonton pun mesti mendapat manfaat. Baik, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, sejam kita bersiaran dari Darul Quran bersama dengan pewaris generasi Al-Quran. Rasa macam kejap aja, tapi begitulah masa, ada masa hadnya, dan moga-moga segala isu dan juga perbincangan yang kita bawakan pada malam ini, kita semua di rumah dan di sini juga mendapat manfaatnya insya-Allah. Dan ingatlah dan peganglah kata-kata daripada Sayyidina Uthman ibn Affan yang mengatakan bahawa andai hati kalian bersih,
maka kalian tidak akan pernah rasa bosan dengan Al-Quran. Moga-moga ianya memberi manfaat yang besar kepada kita semua. Jadi insya-Allah kita akan bersama dengan Ustaz hari ini. Baik. Saya tengok Ustaz Amin macam nak tutup rancangan je. Belum lagi. Saja je bagi mood tu lain macam. Tahulah nak macam mengantuk dah tu kan. Baik, tapi kita nak bagi kesimpulan lah. Sebab kesimpulan ni kadang-kadang kita dapat simpulkan dan faham apa yang perlu kita buat. Mungkin Ustaz Nasri terlebih dahulu menyimpulkan apa yang perlu kita buat dengan Al-Quran. Silakan Ustaz. Sedang penonton hadirin dirahmati Allah sekalian. Di sebalik kita cerita soal keindahan Al-Quran, di sebalik kita cerita soal keagungan Al-Quran, jangan lupa yang menciptakan Al-Quran itu lebih layak untuk diagungkan. Jadi apabila kita berdepan dengan Al-Quran, jangan lupa penciptanya. Disebut oleh sebahagian ulama, kalau kita nak bercakap dengan Allah, maka solatlah. Tetapi kalau kita nak dengar Allah cakap dengan kita, bacalah Al-Quran. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Satu pedoman yang sangat baik untuk kita pegang. Datuk Farid Ravi, saya melihat banyak yang Datuk catat. 1 minit 30 saat, apa yang ayat power yang Ustaz boleh berikan tentang Al-Quran ini? Saya nak pinjam kata-kata Omar bin Abdul Aziz. Beliau sebut, inni akhafu an yamurra alayya yawmun lam aqra fihi kitab Allah. Aku khawatir kalau ada hari-hari yang kulalui, aku tidak pernah membaca Quran pada hari tersebut. Mesti kita ada rasa susah hati kalau ada hari yang kita tidak merindui Al-Quran, kita tak baca Al-Quran. Berapa ramai di antara kita kalau tak makan, satu hari dia rasa lapar. Kalau dia tak minum, dia rasa haus, dahaga. Tapi dia tak baca Quran, dia rasa apa-apa tak? Kalau dia tak rasa apa-apa, dia tidak ada hubungan baik dengan Al-Quran. Ayuh kita jalin hubungan baik dengan Al-Quran dengan membacanya sebagai langkah pertama. Belajar Al-Quran, baca Al-Quran, faham Al-Quran, hayati makna Al-Quran, laksanakan ajaran Al-Quran. Yang keenam, sampaikan ajaran Al-Quran kepada orang lain. Itu saja yang saya dapat pesan untuk kali ini Ustaz hari ini. Untuk majlis tilawah, kalau ada apa pesanan? Saya berpesan kepada sahabat-sahabat, kepada peserta Al-Quran, tilawah Al-Quran untuk tahun ini, bacalah dengan tekun, bacalah dengan khusyuk, bacalah dengan gemetarnya jiwa, biarlah bacaan itu sampai ke telinga dan juga memberi kesan kepada para pendengar, juga minimumkan kesalahan-kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Pada tangan anda lah terletaknya harapan untuk Quran disemarakkan dan diagungkan di tanah air ini. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini satu pesanan yang baik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berakhir, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia maupun seluruh dunia untuk sama-sama kita menyaksikan majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan. Seluruh negeri akan menghantar wakilnya daripada Perlis sampai ke Sabah bermula daripada 12 hingga 17 Jun 2022, 8.40 malam di TV1. Anda akan saksikan banyak pengisian yang menarik. Bukan sahaja kita akan mendengar qari dan qari'ah membaca Al-Quran, anda juga akan mendapat input tadabbur Al-Quran dan kita akan membudayakan Al-Quran dalam kehidupan kita selama seminggu ini insya-Allah. Penutup forum pada malam ini, para hadirin sekalian. Dalam hidup ini banyak pelaburan yang kita buat. Sebagai seorang pelajar, kita membaca buku dengan harapan apa yang kita baca dapat membantu dan menyelamat kita dalam peperiksaan. Begitu juga dalam bisnes, kita membuat pelaburan tertentu dengan harapan pelaburan itu akan meningkatkan keuntungan dalam perniagaan kita. Tetapi kadang-kadang ia berlaku dan kadang-kadang ia tidak berlaku. Tetapi pelaburan kepada Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita menghafaz Al-Quran, kita menjadikan Al-Quran sebagai gaya hidup kita, panduan hidup kita. Al-Quran tidak sesekali akan mengecewakan kita. Di dunia menjadi panduan, di kubur menjadi teman, di akhirat menjadi syafaat. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita. Saya Ustaz Hariri, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.